Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kaifa halukum? Arju annakum fil bahjah was surur. Wa insyaallah fi hadha sabah al-munawwir sanuqim barnamij an niqat al-lughat al-arabiyyah. Ya, selamat datang ke bengkel teknik menjawab program PLC bahasa Arab bersama dengan anak-anak negeri Sabah. Sebelumnya Ustazah mulakan dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Ibnu Muiz bin Supeni, pegawai SPI JPNS Negeri Selangor, Puan Siti Sinarmaya, rakan kongsi pembentang Ustazah pada pagi ini, Ustazah Zawiyah binti Abdullah dan juga Ustaz Muhammad Izwan, serta anak-anak pelajar yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab 2361/1, 2361/2 dan juga 2361/3. Namun pada pagi ini Ustazah Nur Hayati binti Awang bersama dengan rakan Ustazah Zawiyah binti Abdullah akan membentangkan perkara yang melibatkan teknik menjawab bagi bahasa Arab kertas 1 dan kertas 2 sahaja, insya-Allah. Ya, di akhir pertemuan lebih kurang 15 minit sebelum berakhir, insya-Allah kita akan membuka ruang kepada pelajar untuk bertanya soalan secara live, insya-Allah. Jadi anak-anak bolehlah bersedia dengan soalan untuk ditanya sekiranya anak-anak menghadapi sebarang masalah. InsyaAllah ya, pada pagi ini Ustazah Nur Hayati bersama dengan Ustazah Zawiyah serta rakan-rakan akan membentangkan mengenai tips dan juga teknik untuk menjawab bahasa Arab kertas 1 dan kertas 2. Kita mulakan dulu dengan teknik ataupun tips menjawab bahasa Arab kertas 1 2361/1. Dipersilakan Ustazah Zawiyah untuk membentangkan. Pada asasnya kertas bahasa Arab 2361 ini ya akan mengandungi 4 bahagian utama, iaitu bahagian al-mufradat, perbendaharaan kata, an-nahwu, tata bahasa, as-sarfu, morfologi dan juga al-balaghah, pramasasra. Untuk bahagian kertas 1 ia akan mengambil markah ataupun memberi markah 80 markah, di mana untuk bahagian mufradat item yang akan diuji adalah pada soalan 1 hingga soalan 6 yang akan mewakili 12 markah. Untuk bahagian nahwu akan ada 11 soalan yang akan melibatkan 22 markah. Untuk bahagian sharaf akan melibatkan 11 soalan yang akan mewakili 22 markah, dan untuk bahagian balaghah akan mewakili 12 soalan yang akan melibatkan 24 markah, dan keseluruhannya adalah sebanyak 40 soalan bagi mewakili 80 markah. Ya, jadi kita akan terus anak-anak ya ke bahagian mufradat terlebih dahulu. Ya, untuk bahagian mufradat ini terdapat tips yang perlu anak-anak pelajar mengikutinya ya, supaya anak-anak tidak khilaf ketika menjawab soalan. Okey, yang pertama, setiap soalan akan mewakili 2 markah ya. Jawapan yang paling tepat
hendaklah diberikan terutamanya dari segi kehendak soalan dan juga maksudnya. Ya, elakkan kesilapan ejaan kerana ia akan menukarkan jawapan kepada maksud yang lain. Ya, selepas ini Ustazah akan memberikan contoh-contoh bagaimana ya untuk menjadikan jawapan kita itu tepat dan apakah yang tidak dibolehkan. Ya, untuk bahagian mufradat ini ia akan ada dua bahagian. Yang pertama adalah ma'anil kalimat, perkataan seerti ataupun sinonim, dan yang kedua nanti adalah bahagian adad, iaitu antonim ataupun perkataan berlawan. Kita pergi dulu kepada perkataan seerti. Ya, untuk perkataan seerti, sekiranya, ini contoh soalan ya, dan soalan ini ada dalam bahan PLC yang diberikan kepada anak-anak pelajar pada halaman 2. Ya, iaitu soalannya al-ulama'u kamasy'alin ala tariqit taqaddum. Ya, jadi at-taqaddum, jawapan yang tepat adalah al-hadarah. Namun begitu, sekiranya anak-anak tersalah dalam mengeja, misalnya anak-anak mengeja dengan al-hadrah, dia akan memberi makna kehadapan, ya, al-hadrah ataupun ataupun kehadiran pun boleh. Jadi konsepnya telah pun lari daripada apa yang kita kehendaki, iaitu kemajuan ataupun pembangunan tadi. Ya, okey. Seterusnya begitu juga, jadi ma'ani itu memberi makna sinonim ya anak-anak ya, ataupun perkataan seerti. Bagi kaedah yang ketiga, jawapan juga boleh diberi dalam bentuk ayat yang menerangkan makna kepada perkataan bergaris. Ini sekiranya anak-anak tidak berjumpa dengan perkataan seerti bagi al-ghani. Misalnya al-ghaniyu sepatutnya as-sariyu, tetapi kerana anak-anak tidak berjumpa dengan perkataan itu, anak-anak juga boleh mendatangkan perkataan yang sama makna dengannya, tapi dalam bentuk menghuraikan maksud. Misalnya, al-ghaniyu, jawapannya, allazi lahu amwalun kasirah, orang yang mempunyai harta yang banyak. Ya, jadi kerana penilaian manusia ini, orang yang punya harta menunjukkan kepada mereka adalah orang yang kaya. Okey, seterusnya ya, jawapan anak-anak juga boleh dalam bentuk mendatangkan kata lawan dan juga nafi. Ya, ia juga boleh dianggap sebagai betul. Ya, misalnya dengan meletakkan perkataan la bagi fi'il, ya, laisa bagi kata nama dan juga did bagi lawan kepadanya. Ya, okey. Jadi contoh di sini anak-anak pelajar, anak-anak boleh memberi perkataan seerti bagi at-taqaddum. Jawapan yang paling tepat adalah al-hadarah, tetapi jika tidak berjumpa dengannya, anak-anak boleh juga mendatangkannya dengan meletakkan perkataan berlawan, tetapi diletakkan dengan la, laisa ataupun did. Okey. La yatakhallaf artinya tidak terkebelakang, tidak mundur. Laisa mutakhallifan, kalau ia kata nama, anak-anak boleh letak dengan laisa. Ia juga memberi makna mundur, tidak mundur. Tidak mundur artinya maju. Dan boleh juga anak-anak datangkan
perkataan berlawan, misalnya dengan meletakkan perkataan diddu. Diddu takhalluf, lawan kepada mundur. Ya, jadi itu semua adalah dibenarkan kepada anak-anak pelajar untuk menjawab perkataan sinonim ataupun perkataan seerti. Ya, setakat ini daripada tahun 2012 hingga 2019 disusun perkataan pertama hingga ketiga adalah untuk ma'anil kalimat, sementara 4 hingga 6 adalah untuk bahagian adadul kalimat. Namun apa yang Ustazah harapkan, semoga anak-anak sentiasa memahami arahan-arahan soalan, ya. Jangan kita hanya bergantung kepada kebiasaan. Arahan soalan mestilah sentiasa dibaca, ya. Okey, seterusnya untuk bahagian antonim pula, ya. Untuk bahagian antonim ataupun perkataan berlawan, jawapan selain daripada mendatangkan perkataan berlawan bagi perkataan yang digariskan, anak-anak juga boleh mendatangkan kata seerti namun ditambah dengan kata penafian, ya. Untuk bahagian antonim ini, jawapan berbentuk tibak salbi adalah tidak dibenarkan sama sekali. Apa maksud tibak salbi? Misalnya, lawan kepada akala sepatutnya syariba, tetapi anak-anak mendatangkan ma'akala misalnya, ya. Jadi ma'akala tidak dibenarkan sebagai jawapan kepada antonim disebabkan kerana ia mengguna pakai perkataan yang sama seperti di dalam soalan. Cuma anak-anak tambah ma saja. Jadi kita tidak benarkan, ya, ataupun anak-anak sekiranya berbuat demikian akan berlaku kesilapannya. Okey, seterusnya kita ambil contoh untuk perkataan berlawan, ya. Dan bahan ini ada pada bahan PLC anak-anak pada halaman 2, ya. Okey, jawapan bagi qa'adat hati adadal kalimat allati tahtaha khat fil jumalil atiyah. Datangkan perkataan berlawan, ya. Okey, perkataannya adalah qa'adat al-asatizatu amamat talabah dan digariskan pada qa'adat. Okey, jadi apabila perkataan ini adalah qa'adat, anak-anak boleh memberi jawapan yang paling tepat adalah qamat. Ya, qamat. Qa'adat ini maknanya duduk, lawannya qamat, berdiri. Namun sekiranya anak-anak tidak berjumpa dengan berdiri, tetapi anak-anak ingat perkataan yang seerti dengan qa'adat, misalnya jalasat. Jadi anak-anak boleh tambah dengan ma sekiranya ianya dalam fi'il madhi. Ma jalasat. Kalau ia fi'il mudhari', anak-anak boleh letak dengan la tajlisu, ya, tidak duduk. Tidak duduk artinya berdirilah tu, ya. Jawapan yang ketiga adalah laisat jalisatan. Sekiranya kata nama, anak-anak boleh letakkan dengan laisa atau laisat. Sekiranya muzakkar, letak laisa. Sekiranya muannas, letak laisat. Okey, jawapan keempat yang juga mungkin boleh anak-anak guna pakai kalau dah tak berjumpa dengan qamat la tajlisu,
ma jalasat laisat jalisah, ya, anak-anak boleh beri satu jawapan iaitu diddu jalasat, lawan kepada duduk, ya. Guna perkataan itu iaitu diddu jalasat. Berikan satu jawapan, ya, di dalam bahagian perkataan seerti ataupun berlawan yang anak-anak mampu datangkan, ya. Sementara sekiranya anak-anak mengguna pakai, ambil perkataan qa'adat tetapi hanya tambah ma di depan, ianya adalah salah dan tidak dibenarkan, ya. Maknanya lawan kepada qa'adat, kalau anak-anak jawab ma qa'adat, artinya jawapan ini adalah salah, ya. Jadi biasakan dengan menjawab yang paling tepat, dan sekiranya tidak berjumpa dengan lawan bagi perkataan itu, bolehlah didatangkan dengan lawan kepadanya dengan menambahkan laisat sekiranya kata nama, la sekiranya fi'il mudhari', ma sekiranya fi'il madhi, ya, dan ataupun datangkan dengan diddu. Okey, ya. Seterusnya untuk bahagian ini, ya, iaitu bahagian nahwu, ya, di mana tadi kita jelaskan bahawa soalan 1 hingga 6 adalah melibatkan mufradat, sementara 7 hingga 17 adalah melibatkan nahwu, ya. Soalan 7 hingga 17 melibatkan nahwu ataupun tata bahasa, ya. Perlu Ustazah ingatkan bahawa anak-anak mestilah mengetahui apakah tajuk-tajuk utama yang ada di dalam sukatan pelajaran anak-anak. Misalnya, tajuk pertama yang ada dalam nahwu dalam sukatan tingkatan 4 adalah anwa'ul khabar. Misalnya lah, ya, al-idhafah, adawatu syartin, al-hal dan sebagainya. Jadi anak-anak kenalah memahami, ya, apakah tajuk-tajuknya itu. Sekiranya, ya, anak-anak ingin mendapatkan kepastian dan ada bahan modul gemilang ataupun revisi gemilang dari negeri Selangor yang mana bukunya anak-anak miliki, di dalamnya ada kita sediakan nota pintas untuk bahagian nahwu dan balaghah serta sorof, ya. Justru anak-anak bolehlah merujuk kepada bahan berkenaan, ya, ataupun mungkin nota-nota yang telah pun diberi oleh guru anak-anak, ya. Okey, seterusnya anak-anak mestilah menentukan tajuk yang berkaitan, ya, tadi yang telah pun Ustazah terangkan tadi, dan elakkan daripada kesilapan ejaan, terutamanya dalam memindahkan jawapan daripada ayat dalam soalan, ya. Kadangkala anak-anak khilaf dalam menyalin dan juga jawapan yang telah pun diberi daripada soalan yang dikemukakan, ya. Jadi elakkan daripada kesilapan berkenaan. Seterusnya kita akan pergi kepada apakah arahan soalan yang biasanya diguna pakai, ya, iaitu senarai kata kunci soalan nahwu, ya. Yang pertama, istakhrij ataupun ayyin. Di mana istakhrij ataupun ayyin biasanya terdapat jawapannya di dalam soalan, ya. Okey. Yang kedua, ataupun
dirangkaikan. Istakhrij ma'a bayan naw'ihi. Istakhrij apa-apa? Istakhrij al-khabar ma'a bayan naw'ihi. Istakhrij al-hal ma'a bayan naw'ihi. Di situ biasanya dalam kertas satu LPM telah menyediakan ruang ataupun peta. Dan perlu anak-anak ingat bahawa istakhrij mestilah jawapan itu ada di dalam soalan. Ya. Okey, begitu juga kalau untuk nauk sahaja yang perlu anak-anak beri jawapan anak-anak sendiri. Tetapi istakhrij akan ada di dalam arahan akan ada di dalam soalan, ya, jawapannya tu. Okey, letakkan, sementara itu ada arahan yang meminta supaya pelajar meletakkan ataupun mengisi dengan tempat kosong, iaitu da' apa-apa fil faraghat. Masalan, da' halan fil faraghat. Misalnya letakkan hal di tempat kosong dan sebagainya. Ya, di antara soalan yang juga melibatkan soalan nahwu, ia akan menggunakan kata kunci mayyiz. Ya, jadi mayyiz baina ini jawapannya, kebiasaannya telah pun ada di dalam arahan soalan. Ya, contohnya mayyiz bainan na'ts al-haqiqi wan na'ts as-sababi fi ma ya'ti. Jadi bagi bahagian ini telah pun ada ataupun pelajar diminta memilih antara dua, sama ada na'at hakiki ataupun na'at sababi. Di antara kata kunci yang tidak pernah ditinggalkan di dalam soalan SPM 2361 iaitu kertas 1 adalah soalan i'rab yang menggunakan kata kunci a'rib. A'rib al-kalimat allati tahtaha khat i'raban taman misalnya. Ya, okey, jadi kita pergi kepada contoh-contoh arahan soalan, ya, ataupun apakah kata kunci yang diguna pakai dan bagaimanakah untuk menjawabnya. Ya, bahan ini ada pada bahan PLC anak-anak pada halaman 2. Ayyin al-mustasna wal mustasna minhu minal jumalil atiyah. Ya, okey, apa soalannya? Okay, soalan nombor 7, bakat at-talibatu ada Syaima. Okey, apa yang penting di sini anak-anak? Anak-anak hendaklah memahami konsep ataupun sifir. Di manakah letaknya mustasna dan manakah mustasna minhu, mana satukah? Janganlah anak-anak bertukar kotak. Justru sifir ataupun kaedah tata bahasa perlulah difahami dengan jelas oleh anak-anak. Dan salah satu daripada ubat paling mujarab kepada anak-anak untuk memahami kaedah ataupun sifir ini adalah dengan memperbanyakkan latih tubi. Ya, jadi Ustazah menasihati anak-anak banyakkanlah latih tubi, terutamanya dalam kertas 1 ini. Ya, ambillah soalan-soalan percubaan daripada mana-mana negeri ataupun soalan-soalan SPM yang lepas. Misalnya daripada tahun 2012 hingga 2019. Tujuannya adalah supaya anak-anak lebih dekat dengan dunia
arahan soalan dan bagaimana untuk menjawab soalan berkenaan, ya. Okey, jadi di sini jawapan nombor 7 ya. Bakat at-talibatu ada Syaimaa. Mustasnanya adalah Syaimaa dan mustasna minhu adalah at-talibat. Ya, jadi anak-anak kena fahami konsep tu. Mustasna adalah kata nama yang terletak selepas kata seruan, sementara mustasna minhu adalah kata nama yang terletak sebelum kata pengecualian dan ia mestilah ada kaitan dengan al-mustasna. Ya, okey. Nombor 8, jawapan untuk mustasna adalah as-safhah. Ambil sepatah saja ya anak-anak ya. Dan al-mustasna minhu adalah al-majallah. Ya, sementara soalan ke-9 ya, jawapannya adalah ghaibina, sementara mustasna minhu adalah at-talamiz. Ya, jadi ini adalah jawapan-jawapan. Ustazah Ahmad berharap sekali sebelum ini anak-anak telah pun menjawab bahan PLC yang kita berikan. Moga-moga ini adalah sebagai ulang kaji kepada jawapan anak-anak sama ada betul ataupun salah. Ya, ia adalah untuk mengenal pasti sejauh mana kefahaman anak-anak tentang kehendak soalan berkenaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang melibatkan i'rab. Ya, dan untuk bahagian i'rab ini anak-anak, ia akan ada tiga perkara yang perlu anak-anak akur. Yang pertama adalah mauqi', yang kedua adalah hukmun, dan yang ketiga adalah alamah, tanda baca. Mauqi' adalah kedudukan perkataan, hukmun adalah hukum, hukum i'rab bagi perkataan itu, dan alamah adalah tanda baca bagi perkataan itu. Contoh, akramtu muallimal lughatil arabiyyati. Okey, arabiyyati i'rabnya na'at, na'at adalah mauqi', hukumnya adalah majrur dan tanda bacanya adalah kasrah. Alamahnya adalah kasrah. Ya, perlu diingatkan di sini perkara pokok yang perlu anak-anak betul adalah mauqi'. Ya, sekiranya mauqi' anak-anak salah untuk bahagian hukum dan juga alamah tidak akan diambil kira. Justru mauqi' memainkan peranan paling utama apabila anak-anak ingin membuat ataupun menjawab soalan berkaitan dengan i'rab. Soalan 14. Ya tullabu la ta'khudhu kutubal akharina illa biiznihim. Jadi jawapan bagi ta'khudhu fi'lun mudhari', ya, itu adalah mauqi'nya, hukumnya adalah majzum, dan alamahnya adalah bihadfin nun, ya. Maknanya mesti ada 3 perkara, ya. Okey, seterusnya ya, kita akan pergi kepada bahagian sorah. Dan sekali lagi Ustazah ingatkan, sekiranya anak-anak menghadapi masalah tentang apa yang Ustazah jelaskan sebentar tadi ataupun yang akan datang, anak-anak bolehlah ya mengemukakan soalan nanti ya di penghujung ataupun melalui chat ya yang disediakan. Okey. Seterusnya untuk bahagian sorof.
Ya, untuk bahagian sorof iaitu bahagian morfologi, ada beberapa perkara yang perlu anak-anak faham. Yang pertama, tipsnya, fahamkan kehendak setiap soalan yang diberikan. Yang kedua, tentukan kaedah sorof yang perlu digunakan di dalam soalan. Dan yang ketiga, elakkan kesilapan tata bahasa dalam menjawab soalan sorof. Walaupun ianya merupakan soalan sorof atau morfologi, tetapi kerana nahu turut diambil sebagai perkara utama juga di dalam bahagian sorof. Perlu Ustazah ingatkan bahawa anak-anak hanya perlu mendatangkan satu jawapan sahaja bagi setiap soalan. Okey, berikut adalah kata kunci soalan sorof. Okey, selalunya soalan bahagian sorof akan meminta anak-anak pelajar mengeluarkan misalnya melalui mengeluarkan sesuatu seperti istakhrij ataupun ayyin ataupun mengeluarkan sesuatu serta menerangkan jenis, misalnya istakhrij apa-apalah, istakhrij al-fi'l al-mazid masalan ma'a bayan ahrufuhu az-ziyadah. Misalnya artinya kadang-kala ada dua arahan soalan di dalam satu soalan yang dikemukakan dalam arahan itu. Okey, seterusnya dalam soalan juga kadang-kala meminta wazan. Jadi bila soalan meminta wazan, ia mengguna pakai hati waznan ataupun hati al-mizan as-sarfi ataupun zin. Ia menggunakan arahan soalan zin. Dan kadangkala untuk bahagian wazan ini juga diminta supaya anak-anak meletakkan baris. Misalnya dia kata hati waznan ma'a dhabtihi bisyaklil kamil. Jadi anak-anak perlulah meletakkan baris. Lihat kepada soalan anak-anak sama ada ia hanya meminta wazan sahaja ataupun dalam masa yang sama ia meminta supaya anak-anak meletakkan baris. Jangan anak-anak baca arahan, hendaklah dibaca arahan itu sehingga anak-anak faham. Janganlah ada kata kunci soalan yang anak-anak tertinggal yang menyebabkan anak-anak akan kehilangan sebahagian daripada markah. Okey, seterusnya soalan yang selalu diuji dalam bahagian sorof juga adalah dha' al-faraghat fil faraghat ataupun imla al-faraghat, iaitu letakkan di tempat kosong dengan perkataan tertentu ataupun isikan tempat kosong dengan perkataan tertentu. Misalnya dha' al-af'al al-khamsah fil faraghat al-atiyah, masalan letakkan ataupun letakkan kata kerja 5 misalnya. Okey, seterusnya soalan akan menjurus kepada mayyiz, bezakan. Dan soalan mayyiz ini anak-anak biasanya di dalam arahan soalan itu telah pun ada jawapannya. Apa maksud telah pun ada jawapan? Misalnya soalan tanya mayyiz bainal fi'lil mujarrad wal fi'lil mazid
fima ya'ti. Jadi dalam jawapan anak-anak perlulah menjawab sama ada al-fi'lul mujarrad ataupun al-fi'lul mazid sahaja. Ya. Okey, seterusnya salah satu daripada arahan soalannya juga adalah ij'al ataupun hawil. Ij'al ini bermaksud jadikan ataupun hawil, tukarkan, ya. Okey, jadi semua kata kunci ini hendaklah anak-anak fahami maksudnya supaya anak-anak tidak terkeliru ketika mana menjawab soalan. Ya. Okey, jadi kita ambil contoh-contoh soalan yang ada dalam bahan PLC anak-anak, iaitu pada muka surat 4, ya. Okey, jadi soalannya istakhrij al-af'ala min al-jumalil atiyah ma'a bayan naw'aiha al-mujarradah wal mazidah. Keluarkan fi'il. Jadi soalan istakhrij ini anak-anak akan ada jawapannya di dalam soalan. Sementara untuk menentukan mujarrad atau mazid itu adalah berdasarkan kepada kefahaman anak-anak tentang soalan ataupun tentang perkataan yang diberi. Soalan nombor 18, tawajjahna ilal mat'ami litanawulil 'asha'. Jadi fi'ilnya adalah tawajjaha, ya. Jenisnya adalah al-fi'lul mazid, kata kerja berimbuhan, ya. Kenapa anak-anak tak ambil na di situ? Disebabkan na itu adalah fa'il, dan fa'il itu dhamir, ya. Dhamir itu adalah isim. Jadi bila begitu anak-anak tidak perlu mendatangkan na di dalam ayat, ya, dalam jawapan. Perkataan ataupun jawapan yang ke-19, maka sasuyahu fil funduqi arba'ata ayyam. Jadi perkataan yang merujuk kepada fi'il adalah makasa. Makasa 3 huruf dan ia termasuk dalam al-fi'lul mujarrad, ya. Untuk bahagian ini, Ustazah percaya anak-anak telah pun ada ilmu bagaimana nak menentukan mujarrad atau mazid. Semua fi'il mujarrad atau mazid ini adalah berdasarkan kepada fi'il madhi, ya, bukannya fi'il mudhari', ya. Jadi mana-mana lambang yang merujuk kepada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' hendaklah dibuang terlebih dahulu untuk kita mengenal pasti. Namun untuk jawapan perlu sekali lagi Ustazah ingatkan, bila soalan tanya istakhrij, ia mestilah diambil daripada soalan. Okey, soalan nombor 20. Al-Maliziyuna istaqbalu 'Eid al-Istiqlal fi Agustus. Jadi istaqbalu adalah fi'il mazid, ya. Okey, jadi kita selesai bahagian menentukan fi'il dan juga menentukan jenisnya. Seterusnya di sini untuk soalan seterusnya adalah bahagian yang menggunakan kata kunci imla. Di situ imla kullan minal faraghain bismil alah minal af'al bainal qausain. Isikan tempat kosong dengan kata nama alat. Pelajar kena faham arahan soalan. Apabila ia meminta ismul alah, anak-anak tidak dibenarkan
untuk mendatangkan sewenang-wenangnya perkataan. Misalnya mendatangkan isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, itu tidak dibenarkan sama sekali disebabkan dalam soalan telah pun ada arahan itu. Justru jawapan nombor 27, fahasat tabibul marda bisti'mali fil mustashfa, jawapannya adalah as-samma'ah atas wazan al-fa'alah, ya, as-samma'ah, ya. Okey, jadi di sini apa ni, perkataan ini anak-anak isi sepatah saja, ya, di tempat kosong itu. Mungkin di sini juga boleh kalau tanpa alif lam, ya, kerana tempat kosong itu adalah mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih ini boleh sama ada dengan alif lam ataupun tanpa alif lam. Justru jawapannya adalah sama ada as-samma'ah ataupun samma'ah sahaja, ya. Okey, boleh letak alif lam ataupun boleh tanpa alif lam. Tetapi pada jawapan beri satu sahaja jawapan antara dua patah perkataan itu, ya. Okey, seterusnya pada soalan 28, tashtaril okey, apa? Minal mahallah at-tijariyah za'a, isim alatnya adalah al-mizya' di atas wazan al-mif'al. Justru perkataannya adalah boleh dibenarkan kepada anak-anak sama ada nak menjawab dengan al-mizya'u dengan alif lam ataupun boleh juga dengan tanpa alif lam, mizya'an, tapi kena letak alif selepas ain, ya. Anak-anak jangan tertinggal sama sekali alif itu kerana ia akan memberi kesan kepada kedudukan perkataan itu di dalam ayat, ya. Ambil satu sahaja, tak perlu beri dua jawapan. Beri satu saja. Kalau dah jawab al-mizya', okey, al-mizya' sahaja. Kalau nak jawab mizya'an pun dibenarkan. Tapi satu saja jawapannya anak-anak, ya, untuk bahagian sorof ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian balaghah, iaitu untuk bahagian balaghah ini anak-anak perlulah memahami kehendak setiap soalan yang diberikan, kemudian menentukan tajuk balaghah yang berkaitan agar jawapan yang diberikan tepat dan elakkan kesilapan ejaan, terutamanya dalam memindahkan jawapan daripada ayat dalam soalan, ya. Okey, jadi apakah kata kunci yang biasa diguna pakai untuk bahagian balaghah ini? Di antaranya istakhrij, ayin, haddid, bayyin. Jadi perlu Ustazah ingatkan sekali lagi bahawa istakhrij ataupun ayin ini selalunya ada jawapannya di dalam teks, ya. Ada jawapannya di dalam teks ataupun dalam soalan, ya. Seterusnya ada juga soalan yang meminta supaya membezakan sesuatu, iaitu mayyiz. Jadi soalan mayyiz ini jawapannya akan ada di dalam arahan soalan itu sendiri. Misalnya mayyiz bainal uslub al-khabari wal uslub al-insya'i fima ya'ti. Jadi anak-anak hanya perlu memberi jawapan al-uslub al-khabari ataupun al-uslub al-insya'i. Begitu juga sekiranya tidak diguna pakai soalan mayyiz, akan diguna pakai soalan ayyin kullan. Ayyin tentukan, ya. Tentukan setiap.
Okey. Seterusnya, berikan jenis. Kadangkala soalan untuk bahagian balaghah ini adalah soalan yang meminta tentang jenisnya. Tapi biasanya digabungkan, kerapnya digabungkan antara dua ya. Masalan istakhrij al-isti'arah ma'a bayan naw'iha misalnya ya. Jadi untuk bahagian ini kalau soalan tanya satu saja arahannya, berikanlah jawapannya ya, cuma satu sahaja. Okey, kita pergi kepada contoh soalan untuk bahagian balaghah. Ayin naw'al uslubil insya'i fi ma ya'ti ma'a bayan tariqatihi. Perlu ustazah ingatkan, bagi soalan yang mempunyai dua kotak, anak-anak hendaklah memastikan manakah jawapan yang paling tepat berdasarkan kotak. Jangan bertukar kotak, kerana apabila bertukar kotak, jawapan akan menjadi salah, dan jawapan yang salah ini sudah pasti tidak akan mendapat markah yang baik. Ya, okey, jadi soalannya qala Allah Ta'ala wasyamsi waduhaha. Jadi jawapannya adalah nau' insya' ghair talabi, tariqahnya adalah al-qasam ya. Okey, yang ke-33 falyukrimir rajulu dhaifahu. Jadi jawapannya adalah talabi kerana al-amru. Di manakah talabi merujuk kepada al-amru itu? Iaitu penggunaan lamul amri campur dengan fi'il mudhari'. Ya, ia akan memberi makna hendaklah ataupun hendaklah ya. Okey, seterusnya soalan 34, ma ahsanad din wad dunya iza jatama'a. Okey, untuk soalan ini nau' uslubnya adalah ghair talabi, sementara tariqahnya adalah at-ta'ajjub ya. Dan ejaan at-ta'ajjub ini kadangkala anak-anak sering tersilap. Pergi letak waw sebelum jim. Jadi selepas jim. Jadi salah ya anak-anak ya. Ejaan yang tepatnya adalah tanpa waw selepas daripada jim. At-ta'ajjub. Bukannya at-ta'ajjub ya. Begitu. Okey. Seterusnya kita ambil ataupun kita pergi kepada panduan menjawab kertas 2 supaya anak-anak dapat bertanya soalan di penghujung nanti. Jadi kita kena laju sedikit anak-anak ya. Okey, panduan menjawab kertas 2. Seperti yang anak-anak tahu bahawa kertas 2 mengandungi 4 soalan ya. Soalan 1 adalah soalan bahagian karangan, soalan 2 adalah soalan kefahaman. Soalan 2 akan ada 3 item ataupun 3 pecahan pula ya, iaitu bahagian kefahaman itu bagi alif, bagi bahagian ba adalah faqrah qasirah, perenggan pendek, dan untuk bahagian 3 ataupun jim adalah al-hikam wal amsal ya, adalah al-hikam wal amsal. Okey, jadi kita pergi dengan agak laju sikit untuk bahagian ini anak-anak ya, untuk memberi ruang kalau sempat ya. Okey, seterusnya tips menjawab karangan ya. Untuk bahagian ini soalan yang dikemukakan adalah 5 soalan dan pelajar hendaklah membaca kesemua arahan soalan itu serta menjawab berdasarkan arahan soalan 150 patah perkataan, dan 150 patah perkataan itu sebaiknya 6 perenggan ya. Sekiranya soalan bahagian karangan ini adalah soalan berbentuk format, anak-anak hendaklah membuat format terlebih dahulu di dalam
jawapan anak-anak terutamanya dalam perenggan pertama. Setakat ini ada dua bentuk soalan berformat. Yang pertama adalah soalan at-taqrir, laporan, dan yang keduanya adalah soalan al-khutbah, iaitu pidato. Ya, ini adalah dua bentuk yang selalu diuji dalam soalan SPM yang melibatkan soalan berformat. Satu perkara yang perlu Ustazah ingatkan kepada anak-anak, apabila membuat karangan, anak-anak hendaklah membuatnya dengan 6 perenggan. Di samping itu selang sebaris. Jadi sekurang-kurangnya apabila selang sebaris tu anak-anak, seolah-olah anak-anak perlu menyediakan karangan ini dalam 3 muka surat berselang. 3 muka surat berselang itu, apa tujuan selang ini? Supaya memudahkan anak-anak untuk membaca, membaca ataupun memudahkan guru untuk membaca karangan yang diberikan. Okey, jadi kita pergi kepada contoh ataupun apakah penanda wacana yang anak-anak boleh guna pakai apabila ingin mengarang. Okey, jadi apabila ingin mengarang terutamanya dalam soalan berbentuk fakta, adalah lebih indah dan cantik karangan anak-anak sekiranya anak-anak meletakkannya dengan penanda wacana. Jadi Ustazah beri contoh penanda wacana di dalam 6 perenggan berkenaan. Okey, dalam perenggan 1 bolehlah diletakkan la syakka wala raiba, yang memberi makna tidak dapat dinafikan. Letak di permulaan ayat. Tapi bukan berertinya sepatah ini saja, kena buatlah ayatnya tu. Okey, untuk perenggan kedua, bolehlah anak-anak isi di permulaan ayatnya dengan wajadirun bizikri. Wajadirun bizikri, patut dinyatakan. Dalam perenggan 2. Dalam perenggan 3, bolehlah anak-anak letakkan di permulaan ayat dengan wa yudhafu ila haza, di samping itu. Di samping itu atau di samping ini. Okey, seterusnya soal perenggan 4, anak-anak bolehlah letakkan wa min nahiyatin ukhra, daripada sudut yang lain. Okey. Dan dalam perenggan 5, anak-anak boleh letakkan wa fi sa'idin akhar, dari perspektif yang lain. Sebenarnya antara nombor 4 dan juga nombor 5 ini terpulanglah kepada anak-anak sekiranya anak-anak pergi pindahkan. Dalam perenggan 4 letak wa fi sa'idin akhar, dalam perenggan 5 letak wa min nahiyatin ukhra. Itu juga tidak menjadi masalah disebabkan kerana maknanya adalah hampir sama. Dan seterusnya dalam perenggan 6, anak-anak bolehlah letakkan dengan wa khulasatul qaul, konklusinya. Konklusinya ataupun kesimpulannya ataupun intihaknya. Perlu Ustazah ingatkan, anak-anak jangan tersilap dalam meletakkan penanda wacana dalam karangan. Misalnya anak-anak meletakkan wa khulasatul qaul dalam perenggan pertama. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Di permulaan ayat lagi, di permulaan karangan dah buat konklusinya, sebab konklusinya ini bererti bahawa kita akan menutup karangan itu. Jadi jangan berbuat demikian ya anak-anak ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada satu contoh soalan berformat, iaitu soalan al-khutbah. Di mana dalam soalan al-khutbah ini ia memerlukan kepada format
Dan di antara format berkenaan adalah pujian kepada Allah dan juga Rasulnya, kata-kata aluan kepada orang yang hadir di dalam majlis berkenaan, seterusnya ucapan salam, dan yang keempat adalah mengambil kira apa tajuk yang akan dikemukakan. Ya, di sini Ustazah mengambil contoh dan anak-anak bolehlah menghafaz misalnya pendahuluan ini kerana mungkin kalau siapa yang ada modul gemilang ataupun revisi, kita telah pun menyediakannya, ya, terutamanya dalam MG, ya. Okey, jadi soalan jawapannya apakah yang dianggap sebagai berformat itu? Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaram ra'isul jilsah wa mudirul madrasah wa sufuful muallimin wal muallimat wal asatizatu wal ustazat wat tullab wat talibatul a'izza. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Aqifu amamakum في هذا الصباح لألقي خطابة عربية تحت الموضوع. Jadi lihatlah kepada apa yang ditanya di dalam soalan, ya. Misalnya dalam soalan yang kita sediakan ada satu soalan yang meminta khutbah, jadi ambillah tajuk itu. Jangan tinggalkan ruang kosong anak-anak, ya, kerana bila meninggalkan ruang kosong itu seolah-olah keseluruhan daripada tajuk yang akan kita bincangkan itu tidak dipahami oleh guru kita ketika ia memeriksa ataupun tidak dipahami oleh pemeriksa, ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada tips menjawab kefahaman teks, ya. Untuk bahagian ini ada beberapa perkara yang perlu anak-anak faham. Yang pertama, anak-anak perlulah memahami ataupun mencari jawapan dengan melihat kata kunci yang terdapat di dalam soalan, dan kebiasaannya jawapan terdapat dalam petikan serta mengikut urutan. Sebelum anak-anak nak mencari kata-kata kunci itu, Ustazah menasihati anak-anak untuk membaca terlebih dahulu petikan berkenaan, walaupun mungkin tidak semua perkataan yang ada di dalam teks itu dipahami. Kenapa perlu dibaca teks? Supaya apabila anak-anak membaca soalan, anak-anak akan masih teringat di manakah perkataan yang menjadi perkara pokok yang ditanya di dalam soalan, ya. Okey, soalan perkara kedua, jawapan hendaklah didahului oleh pendahuluan jawapan. Nanti sebentar lagi kita akan memberikan maksud pendahuluan jawapan itu. Bagi soalan nombor 7, ia mestilah merujuk kepada unsur balaghah. Perlu Ustazah ingatkan bahawa soalan 7 mestilah berdasarkan kepada tajuk-tajuk balaghah yang anak-anak pelajari, ya. Misalnya jawapan nanti adalah kalau dalam tajuk tingkatan 4, at-tashbih, al-isti'arah ataupun al-majazul mursal. Misalnya, ya. Tidak semestinya mesti anak-anak buat 3 ini, ya. Maknanya banyak lagi tajuk-tajuk yang ada dalam tingkatan 5 dan anak-anak perlulah menguasainya, ya. Okey, jadi kita pergi sekarang anak-anak, ya, pada bahagian
soalan dan bagaimanakah untuk menjawab soalan ini. Contoh soalan 1 yang ada pada halaman 14 dalam bahan PLC anak-anak, ya. Okey, soalan 1 yang ditanya, ma hiya awamilu najahil ummah, ya. Okey, ini Ustazah buat andaian anak-anak baca dah teks itu terlebih dahulu. Okey, sekarang apakah yang dimaksudkan dengan pendahuluan perlu diambil? Pendahuluan itu adalah ayat selepas daripada kata tanya, ya. Okey, jadi mahia itu kita buangkan dulu, kita ambil, ya, arahannya itu pendahuluannya awamilu najahil ummah. Jadi awamilu najahil ummah itu adalah pendahuluan. Okay. Bila ditanya mahia, jawapannya mesti kata kuncinya letakkan dengan hiya. Jadi awamilu najahil ummah, itu adalah pendahuluan muqaddimahnya tu, ya. Pendahuluan soalan. Okey, jadi hiya adalah penyambungnya. Ya, okey, ada dalam baris pertama dan kedua dalam perenggan 1, iaitu al-usratul wa'iyatu wal madrasatun najihatu wal bi'atul hasanah, ya. Daripada hiya al-usrah al-usrah al-wa'iyah hinggalah kepada walbi'ah al-hasanah, ya. Jadi tapi anak-anak jangan pergi buat ringkasan. Ya al-usrah al-wa'iyah hingga al-bi'ah al-hasanah, ya. Ini Ustazah beri penerangan saja, maknanya kena jawab penuh seperti mana jawapan yang sepatutnya itu, ya. Begitu ya anak-anak, ya. Okey, soalan keempat. Tapi Ustazah kerana Ustazah memilih 3 saja daripada soalannya. Okey, soalan keempat yang ada dalam bahan anak-anak. Limaza istata' al-muallimul mahiru an yu'assira fi talamizihi bisuhulah. Ya, jadi persoalan mengguna pakai limaza mestilah ada dalam jawapan li'anna. Okey, jadi anak-anak baca dulu daripada teks. Cari clue yang ada perkataan al-muallim al-mahir dan cari kat mana jawapannya tu. Okey, jadi anak-anak boleh beri jawapan istata' al-muallimu al-mahiru an yu'assira fi talamizihi bisuhulatin. Jawapannya ada dalam perenggan keempat baris ketiga, ya anak-anak, ya. Okey. Fi talamizihi bisuhulatin li'annahu ya'rafu kaifa yastakhdimul wasailat ta'limiyyata bitariqatin fa'alah, ya. Itu jawapannya. Li'annahu ya'rafu kaifa yastakhdimul wasail at-ta'limiyyata bitariqatin fa'alah. Jadi inilah jawapan yang sepatutnya anak-anak berikan berdasarkan arahan soalan, ya. Okey, untuk soalan yang ketiga, ya, iaitu soalan yang melibatkan unsur balaghah. Jadi untuk soalan 7 ni, ya, Ustazah ambil letak sini nombor 3 kan Ustazah hanya ambil 3 saja. Tapi sebenarnya ia adalah soalan nombor 7 dalam bahan PLC itu, ya. Okey, jadi bila soalan tanya al-udhkur al-wajh al-balaghi fil ibarah allati tahtaha qad, anak-anak perlulah mengambil pendahuluannya terlebih dahulu sebelum memberi jawapan. Salah satu perkara yang sering kami dapati,
ya, guru-guru yang mengajar anak-anak ni, kadang-kala anak-anak tidak meletakkan pendahuluan kepada soalan itu, sedangkan ianya amat diperlukan, ya. Okey, jadi jawapannya al-wajhul balaghi, rin itu letakkan dengan titik ya anak-anak ya. Okey, fil ibarah allati tahtaha khat. Okey, bila uzkur kena jawab huwa ke hiya ke. Kadang-kala pelajar mungkin sedikit keliru. Dia kata apabila perkataan uzkur kita beri jawapan saja. Bukan begitu anak-anak ya. Bila dalam soalan kefahaman, apabila soalan bertanya mengenai al-wajhul balaghi, anak-anak hendaklah mengambil semula arahan ataupun pendahuluan ataupun muqaddimah kepada soalan. Okey, jadi di dalam teks yang diberikan pada halaman 13 itu ada digariskan wa ma as'adal mar'u law nasha'a fi usratin wa'iyah. Jadi jawapannya adalah al-uslub al-insya'i. Al-uslub al-insya'i ini adalah jawapan yang sepatutnya yang anak-anak beri. Dan anak-anak tak perlulah, walaupun dalam uslub insya'i itu ada tariqah dan juga sirah, anak-anak tak perlu berbuat demikian. Anak-anak ambil tajuknya saja. Al-uslub al-khabarikah, al-uslub al-insya'ikah, ya, dan jangan buat 2-3 jawapan. Contohnya anak-anak keliru. Anak-anak pun jawab huwa al-uslub al-insya'i stroke huwa al-uslub al-khabari. Jangan. Ya, perlu diletakkan satu jawapan sahaja di sini. Ya, jawapan yang salah ya ataupun slash ini, stroke ini adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ya. Jadi anak-anak perlu faham konsep tentang soalan yang merujuk kepada al-wajhul balaghi ini. Ya. Okey. Seterusnya anak-anak, okey, kita berakhir di situ untuk bahagian unsur balaghah. Sekarang kita pergi kepada tips menjawab perenggan pendek. Untuk bahagian ini anak-anak kena pastikan 3 perkara. Yang pertama, siapakah sasaran soalan itu dan apakah peristiwanya? Yang kedua, ucapan yang sepatutnya ditujukan berdasarkan peristiwa serta sedikit huraian. Dan yang ketiga, harapan dan doa daripada peristiwa tersebut. Ya, ini adalah tips penting dalam menjawab perenggan pendek. Okey, walaupun ia mengatakan soalan perenggan pendek ini menghendaki 30 patah perkataan, tidak kurang 30 patah perkataan, Ustazah nasihatkan anak-anak buatlah lebih sedikit, ya, janganlah terhad kepada 30 patah sahaja, ya, kerana apabila banyak yang anak-anak mampu ungkapkan di dalam perenggan pendek itu, sudah pasti hasilnya akan lebih memberangsangkan. Okey, seterusnya kita ambil contoh soalan, ya, ada di dalam modul anak-anak bahan PLC muka surat 14, ya. Okey, soalannya berbunyi qad wahaballahu ukhtaka bintan jadidah uktub ilaiha kalimatat tahni'ah ala bintihal mauludah wa tukhbiruha bi annaka satazuruha fi waqtin qarib. Apa maksud soalan ini? Allah telah menganugerahkan kepada kakak kamu seorang anak baru, anak perempuan. Maknanya kakak mendapat anak perempuan, ya, anak perempuan yang baru. Kakak selamat melahirkan anaknya. Okey, tuliskan ucapan tahniah kepada di atas kelahiran anaknya itu dan beritahulah kakak bahawa kamu akan menziarahinya dalam masa terdekat. Jadi ada beberapa perkara di sini, ya, iaitu Allah telah menganugerahkan
kepada kakak kita, itu peristiwa ya anak-anak ya. Okey, yang kedua, apa yang diminta adalah berikan ucapan tahniah. Yang ketiga, berikan ataupun beritahu bahawa anak-anak akan melawatnya dalam masa terdekat ya. Okey, jadi bila soalan bentuk sebegini anak-anak perlulah menyediakannya. Kita ambil ini adalah contoh ya, contoh panduan perenggan pendek itu. Yang pertama, siapakah sasaran soalan? Okey, soalan itu merujuk kepada kakak kan. Okey, jadi kita mulakan dengan ya ukhtil mahbubah ya. Ya ukhtil mahbubah maknanya kakak yang tersayang. Okey, ini adalah sasaran ya. Sebagai adab ataupun sebagai seorang Islam, kita sebaiknya memulakannya dengan pemberian salam. Walaupun di sini tidak dinyatakan pun tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau anak-anak letakkan lagi baik ya. Okey, jadi soalannya ataupun apa perkataannya, Assalamualaikum wa kaifa haluk. Ini adalah tambahan sahaja ya. Okey, jadi bila dalam perenggan, apakah isunya tadi? Apakah peristiwanya? Kerana Ustazah kata apabila ada sasaran, perlu ada isu ataupun perkara, peristiwa. Jadi kita buatlah kerana peristiwa ini telah berlaku. Sami'tu annallaha wahabaki bintan jadidah fil usbu'il madi. Jadi apa peristiwanya? Annallaha wahabaki bintan jadidah. Ini adalah peristiwa ya. Okey. Anak-anak boleh meletakkannya dengan kata-kata tahmid kepada Allah dan juga bersyukur kepada Allah serta melahirkan rasa gembira ya, walaupun ia dan ianya termasuk dalam ucapan. Anak-anak juga boleh meletakkan dengan ucapan tahniah ya. Okey, jadi di sini Ustazah beri apa kata-katanya? Walhamdulillahi ala hadhihi ni'mati allati a'taki wa syukri lahu wa sya'artu bil farahi was surur ala hadzal khabar. Ya, okey, ini adalah ucapan yang anak-anak boleh berikan, iaitu melahirkan rasa gembira. Ya, okey, kerana melahirkan anak itu, anak-anak bolehlah menyertakannya dengan ucapan tahniah. Misalnya di sini Ustazah meletakkannya dengan uhanni'uki tahni'atan wa mubarak fiki ala bintikil mauludatil jamilah. Ya, ini ala bintiki al-mauludah itu ada dalam maknanya ada di dalam itu, tetapi untuk al-jamilah itu Ustazah tambah. Ya, jadi ucapan serta sedikit huraian itu adalah dibenarkan. Ya, dalam soalan juga meminta supaya anak-anak menjelaskan tentang bahawa anak-anak akan melawat kakak dalam masa terdekat. Jadi kita buat di sini wa insyaallah sa'azuruka fi waqtin qarib wa huwa fi yaumil ahad al-muqbil. Jadi sa'azuruki fi waqtin qarib adalah berdasarkan kepada arahan soalan ya. Okey, seterusnya anak-anak bolehlah meletakkan harapan dan juga doa. Arju annaki wa bintiki fi dawamis sihhati wa usratiki fi sa'adati was surur. Okey, wa bihadhihi al binti al mawhubah.
dengan anak yang dianugerahkan ini. Wa takunul bintu bintan salihatan qurrata a'yunikum. Dan apa harapan kita? Semoga anak ini mampu menjadi anak soleh dan kakak kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur, lagi berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kita kata di situ wa anti minasyakiratil hamidatin najihatil faizat al-muflihat fid daraini ad-dunya wal akhirah. Ya. Okey, jadi kita selesai di situ untuk bahagian faqrah qasirah. Sekarang kita akan pergi kepada soalan 2 bahagian jim, iaitu bahagian kata-kata hikmah. Ya. Jadi untuk bahagian kata-kata hikmah ini, sedikit panduan buat anak-anak, pastikan arahan soalan sama ada meminta huraian, cerita pendek ataupun pengajaran. Ya. Yang kedua, datangkan 3 idea utama daripada kata-kata hikmat berkenaan. Ya. Wah, jadi makna yang terbaik anak-anak datangkan 3 idea utama itu. Ya. Okey, jadi kebiasaannya yang setakat inilah seringnya kalau huraian itu soalan akan merujuk kepada isyrah. Okey, kalau cerita pendek uktub qissatan qasirah. Okey, ataupun pengajaran uzkur al-ibar wad durus, ataupun mungkin dia minta apa mana, uzkur ad-durus al-mustafadah pun boleh, ya. Jadi tengoklah apa arahan soalan anak-anak, ya. Okey, jadi bila bahagian itu datangkan 3 idea utama. Jadi di bawah ini selepas ini Ustazah beri contoh itu, ya anak-anak. Okey, contoh untuk menjawab bahagian soalan kata-kata hikmah ini. Masalan, isyrah al-masal al-ati syarhan wafian. Ya, huraikan, berikan huraian mengenai perumpamaan berikut. Islahur ra'iyah bi islahir ra'i. Baiknya rakyat dengan baiknya pemimpin. Ya, okey. Jadi apa 3 isi yang perlu anak-anak beri? Okay. Ianya mestilah berkaitan dengan kata-kata hikmah. Sekiranya anak-anak ada idea lain yang masih berkaitan dengan kata-kata hikmat ini, iaitu berkaitan dengan pemimpin dan juga rakyat, anak-anak dibenarkan untuk menulisnya. Ya, misalnya ala ra'i mas'uliyatun ladar ra'iyah. Ya, tidak semestinya seperti mana yang Ustazah berikan ini. Namun dalam bahan modul gemilang kita ada menyediakan apakah isi-isi utama untuk bahagian ini. Jadi anak-anak bolehlah ya merujuknya. Okey, jadi jawapannya kita beri. Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, dan juga nombor 3 apa dia. Ya, jawapan nombor 1, iza saluhar ra'i saluhat ar-ra'iyah. Ya, al-imam, apabila baiknya pemimpin akan baiklah rakyat. Al-imamul adilu yurshidun nasa ila tariqid da'wah. Imam ataupun pemimpin yang adil akan sentiasa memberi pedoman kepada orang lain melalui cara dakwah. Dan yang ketiganya, at-ta'awunu bainar ra'i war ra'iyah yuaddi ila najah. Kerjasama antara pemimpin dan juga rakyat akan membawa kepada kejayaan. Ya, okey, kita berakhir di situ untuk bahagian soalan 2 dan Ustazah akan pergi untuk bahagian soalan 3 dan 4 dengan lebih laju ya anak-anak kerana kekangan masa di sini. Okey, kita pergi sekarang untuk bahagian soalan 3 alif, iaitu bahagian mawaqif. Ya, jadi yang pertama, anak-anak perlu memastikan sasaran soalan itu. Yang kedua, ucapan berdasarkan arahan soalan. Dan yang ketiga,
peristiwa, perlu diletakkan juga peristiwa daripada ayat berkenaan ataupun arahan soalan berkenaan. Contoh, soalan nombor 1 yang ada pada halaman 15 dalam bahan PLC anak-anak. Tuhanni'u mu'allimaka bimunasabati 'id miladihi. Kamu mengucapkan kepada guru, ucapan tahniah kepada guru kamu sempena hari jadinya. Jadi jawapan yang anak-anak boleh beri, ya muallimi, anak-anak ambil berdasarkan soalan. Tak perlu anak-anak ubah suai. Bila dibagi muallim, tak perlu anak-anak buat ustaz ke, murabbi ke, mursyid ke, walaupun maknanya sama. Ambil sahaja berdasarkan arahan soalan dan ia termasuk dalam sasaran. Okey, jadi tuhanni mu'allimaka bimunasabati 'id miladihi, jawapannya ataupun ucapannya adalah 'id milad sa'id. Kullu am wa anta bi khair, itu adalah sebagai aksesori sahaja. 'Id milad sa'id itu telah pun lengkap anak-anak ya. Kerana sekiranya anak-anak hanya letakkan kullu am wa anta bi khair tanpa 'id milad sa'id, jawapan anak-anak ada kekurangannya disebabkan kullu am wa anta bi khair adalah ya ucapan yang mungkin boleh diguna pakai di mana-mana ya ucapan tahniah itu. Jadi di sini anak-anak maaf ya anak-anak hanya perlu mendatangkan yang ada kaitan berdasarkan soalan, iaitu selamat hari jadi. Ya, anak-anak juga boleh ataupun dibenarkan untuk menukarkan daripada cakap ajuk kepada cakap pindah bagi jawapannya. Kalau tak nak buat begini, boleh juga datangkan cakap pindah, misalnya ya muallim uhanni'uka bimunasabati 'id miladik pun boleh. Ya, artinya anak-anak menukarkan daripada cakap ajuk kepada cakap pindah. Ya, okey. Seterusnya, ya, ini adalah untuk soalan mawaqif. Ya, jadi Ustazah harap anak-anak faham ya di situ ya. Okey, untuk tips membina ayat ataupun takwinul jumal dalam soalan 3 bab. Ya, dan setakat ini itulah bentuk soalan 3 bab, iaitu soalan melibatkan takwinul jumal. Bagi soalan ini anak-anak perlulah memahami arahan soalan dan sebenarnya soalan bahagian ini adalah berdasarkan kehendak nahwu ataupun tata bahasa. Ya, misalnya ayat yang ditanya dalam soalan 1 yang ada pada halaman 15 ya anak-anak. Okey, pada halaman 15 bahan anak-anak, jumlah fiha khabar jumlah fi'liyah. Di sini ada 2 perkara. Yang pertama, ayat tersebut mestilah ada khabar. Yang kedua, khabar itu mestilah jumlah fi'liyah ya. Jadi ada 2 unsur yang ditanya di dalam soalan itu. Walaupun soalan ini hanya menghendaki predikatnya ayat kerjaan, tetapi anak-anak perlulah menyiapkan ataupun mendatangkan ayat yang lengkap. Bila soalan berkata jumlah, ia bererti ayat yang anak-anak hendak bina mestilah ayat-ayat yang lengkap. Ya, jadi jawapannya Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Ya, Muhammad pergi ke sekolah. Satu ingatan mesra daripada Ustazah, sekiranya anak-anak ingin mengguna pakai nama-nama, sebaiknya anak-anak mencari nama-nama yang mudah untuk dieja. Muhammadun
Umaru, Ain Mimra, ya, Umar, ya. Dan kalaulah ingin mengeja untuk perkataan Ahmad, pastikan Ahmad itu anak-anak letak hamzah. Kerana apabila soalan ini adalah melibatkan tata bahasa, salah satu keperluan utama adalah mengeja dengan tepat. Ya, okey, begitu juga dengan perkataan Ali misalnya, anak-anak perlulah meletakkan ya. Kerana sekiranya anak-anak tidak meletakkan ya, ia akan dibaca dengan ala. Ya, jadi perkara ini perlu anak-anak fahami. Ya, okey, seterusnya untuk soalan 3 jim atau 4 jim. Ustazah rangkumkan sekali di sini untuk bahagian tips menjawab sorof disebabkan kerana soalan 3 jim ataupun 4 jim adalah melibatkan soalan sorof. Setakat ini untuk bahagian sorof kebiasaannya akan ada 2 arahan. Di manakah kata kunci yang anak-anak boleh kenal pasti bahawa ia memerlukan kepada 2 arahan tadi. Yang pertama, perkataan summa. Bila ada summa, artinya akan adalah lagi arahan lain. Yang kedua, kalau ada perkataan wa, ya, wa juga yang memberi makna dan, summa yang memberi makna kemudian. Jadi kedua-dua perkataan ini akan merujuk kepada adanya keperluan lain untuk anak-anak menjawab soalan selepasnya. Okey, kita ambil satu soalan di dalam modul yang kita sediakan pada halaman 16. Ya, iaitu hati misalan munasiban likulli waznin minal auzan al-atiyah summa dha'hu fi jumalin mufidah, sementara ij'al ma ya'ti isman fa'ilan summa dha'hu fi jumalin mufidah itu ada dalam muka surat 17, ya, yang ada pada tangan anak-anak lah, ya. Okey, jadi kita ambil di sini contohnya, ya. Bila soalan halaman 16 tu. Hati misalan munasiban likulli waznin minal auzan al-atiyah summa dha'hu fi jumalin mufidah. Anak-anak boleh sediakan dalam bentuk berkolom ataupun berpetak ataupun, ya, membuat seperti mana yang Ustazah buat ni dan letakkan nombor. Misalnya nombor 1, yaf'ulu. Anak-anak perlulah melihat ketepatan wazan yang diberi. Kalau di sini disebabkan ia telah meletakkan baris ain itu dengan baris depan, justru jawapan untuk wazan ini adalah sedikit terhad anak-anak, ya. Jawapannya adalah yakrumu misalnya. Yakrumu maknanya mulia. Jadi siapakah yang mulia? Yakrumul muallim. Ianya berbeza dengan akrama yukrimu yang memberi makna memuliakan, ya. Kalau di sini maknanya guru itu sendiri yang mulia. Jadi anak-anak kena membiasakan diri dengan memperbanyakkan latih tubi dan mengenal pasti wazan dengan tepat beserta contoh-contohnya. Yang kedua iaitu yufa'ilu dan contohnya yujahidu. Misalnya yujahidul mujahidu fi Palestin. Dia dah buat dekat sini kan. Yufa'ilu, yujahidu. Jadi anak-anak binalah perkataan itu. Yujahidu maknanya berjuang. Ya, jadi anak-anak boleh beri jawapan yujahidul mujahidu fi Palestin. Sekiranya anak-anak tertinggal mana-mana sama ada contoh, tertinggal contoh atau tertinggal ayat, artinya sekiranya perkara itu menghendaki 2 arahan, anak-anak akan kehilangan sebahagian daripada markah disebabkan kerana anak-anak tidak menjawab sebahagian daripada perkara yang dikehendaki berdasarkan soalan. Ya, okey, jadi kita selesai bahagian itu dan
Ini adalah soalan 4 jim, iaitu soalan bahagian isman fa'ilan dan diminta supaya meletakkannya di dalam ayat yang lengkap. Okey, perkataan yang diberi yang pertama adalah yad'u. Jadi untuk perkataan kedua tu ya sebenarnya yad'u tu anak-anak ya. Okey, jadi jawapannya untuk ismul fa'il anak-anak sekiranya tidak mendatang alif lam boleh menjawabnya dengan da'in, dan sekiranya ada alif lam anak-anak perlu meletakkan ya di belakang ad-da'i ya, ad-da'i. Jadi boleh dua di situ ya, da'in ataupun ad-da'i. Dan sekiranya anak-anak tidak meletakkan alif lam, buatlah perkataan itu tanpa alif lam di dalam ayat. Anak-anak berikan dengan alif lam, bererti anak-anak kenalah letakkan perkataan yang diberi itu di dalam ayat dengan meletakkan alif lam juga. Misalnya bagi perkataan da'in, huwa da'in ilal khair. Yad'u ini memberi makna mengajak ataupun menjemput. Ya, okey, ataupun berdoa. Untuk perkataan keempat iaitu yu'allimuna, bererti mengajar. Dan satu perkara yang perlu anak-anak tahu ya, dan anak-anak teliti, sekiranya di dalam perkataan itu diberikan kata jamak, justru kata nama yang perlu ditukarkan juga hendaklah ditukarkan kepada jamak. Misalnya yu'allimuna, jawapan anak-anak perlulah diberi muallimuna. Ya, jadi boleh juga diletakkan alif lam, tetapi bila letak dengan alif lam dalam ayat juga anak-anak perlu bina dengan meletakkan alif lam, dan biasanya kalau ada alif lam boleh diletakkan di tempat mubtada. Kalau di sini Ustazah letak dia di tempat khobar ya. Hum muallimuna mujtahidun. Mereka adalah guru-guru yang rajin. Ataupun kalau buat ayat lain, al-muallimuna mujtahiduna. Suka Ustazah ingatkan kepada anak-anak ya, berikan satu jawapan sahaja ya. Cuma di sini Ustazah memberi pilihan mana satu yang anak-anak nak menjawabnya ya. Okey, seterusnya ya kita pergi kepada bahagian menukarkan ayat. Tukar ayat ini ada dalam soalan 4 nombor 2. Biasanya ya, soalan 4 yang kedua. Jadi, bak ya, bak. Okey. Jadi, anak-anak hendaklah memahami arahan soalan. Kalau di sini, soalan meminta anak-anak supaya menukarkannya kepada at-tullab, bermakna lelaki ramai. Seringkali soalan yang dikemukakan akan menjurus kepada pertukaran dua patah perkataan. Ya, jadi contoh di sini, soalan yang kita beri, kulna wala tusrifna, jawapannya akan menjadi ya ada pada halaman 17 ya anak-anak ya. Okey. Kulu wala tusrifu. Anak boleh gariskan ataupun kalau tidak digariskan pun tidak akan ada ya. Okey, begitu juga dengan ayat kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jawapannya wa'muru bil ma'ruf wa'anil munkar. Anak bolehlah gariskan ataupun jika tidak digariskan pun akan diteliti jawapannya. Okey, seterusnya untuk bahagian bina ayat berdasarkan frasa kata ya, iaitu istikhdam at-taraki. Dan di sini Ustazah beri sedikit tips anak. Soalan ini akan biasanya ada dalam 4 soalan 4 alif ya. Okey, jadi kalau dalam soalan 4 alif sebaiknya anak-anak jangan mengubah suai
ya perkataan yang diberi. Contoh, jika ia dalam bentuk kata nama, bolehlah anak-anak letakkan di depan ayat, dan jika ianya bahagian kata kerja, ia bolehlah diletakkan di tengah ayat. Okey, contoh perkataannya di situ adalah yad'u ila dengan al-muhadarah ad-diniyah. Okey, jadi yad'u ila, anak-anak bolehlah buat ayat ad-da'i yad'u ilal khair. Ya, maknanya pendakwah itu menyeru kepada kebaikan. Sementara untuk kata nama, bolehlah diletakkan di depan. Al-muhadaratud diniyatu tal'abu dauran muhimman li'iqya'i nufusina ilal khair. Ya, maknanya bermaksud maknanya ceramah agama memainkan peranan penting untuk menghidupkan jiwa kita ke arah kebaikan. Yang penting untuk bahagian ini anak-anak, di samping mengetahui di mana untuk diletakkan perkataan itu, sekurang-kurangnya anak-anak perlu juga memahami makna frasa kata yang diberi berkenaan. Ya, okey. Jadi ini untuk bahagian berkenaan, kira habislah ya. Sekarang kita nak pergi untuk sedikit tips untuk bahagian balaghah, dan tips untuk bahagian balaghah ini ia agak berbeza sedikit dengan kertas satu. Kalau kertas satu biasanya dia hanya meminta supaya anak-anak mengeluarkan ataupun menentukan sesuatu, tetapi untuk kertas dua biasanya lebih kepada kemahiran mengaplikasi kaedah balaghah ataupun pramah sastra tersebut, dan anak-anak diminta menulis menulis ayat ya. Okey, jadi contoh soalan yang kita kemukakan di dalam soalan 3 dal ya, yang ada pada halaman 16 ya, anak-anak boleh lihat selepas ini ya. Okey, jadi di sini ij'al kullam minal kalimat al-atiyah musyabbahan bih ma'a zikri wajih syabah kasa'labi fil makri. Apabila soalan menghendaki bahawa anak-anak perlu menyatakan wajah syabah di samping meletakkan musyabbah bih bagi perkataan yang diberi, jadi anak-anak kena letakkan wajhu syabah berkenaan. Ya, jadi musyabbah bih di situ adalah as-sa'lab, tetapi wajhu syabahnya adalah fil makri. Fil makar artinya suka menipu daya. Ya, jadi Abu Nuwas bagaikan musang suka menipu daya. Ini adalah sifat yang ada pada musang ya. Okey, contoh kedua al-hadid, ini adalah yang memberi makna besi. Jadi besi ini lambang keras serta kasar serta keras ataupun kita panggil keras lah ya. Okey, jadi bila besi kita boleh buat ayat qalbul kafiri kal hadidi qaswatan wa salabah. Al-hadid adalah musyabbah yang perlu ada dalam ayat. Qaswatan wa salabah adalah wajhu syabah yang perlu anak-anak letakkan. Justru sekiranya anak-anak tertinggal wajhu syabah dalam soalan ataupun dalam jawapan, jawapan anak-anak dianggap sebagai salah disebabkan anak-anak tidak mematuhi arahan soalan dengan tepat. Ya, okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 4 dal. Ya, soalan 4 dal ianya merujuk kepada ij'al kulla wahidin mimma ya'ti majazan mursalan fi jumalin mufidah. Perkataan yang diberi di sini tipsnya ataupun kata kuncinya adalah jadikan. Artinya bina ayat majaz mursal berdasarkan perkataan yang diberi ya. Okey, jadi perkataan al-qutna, pelajar boleh jawab labistul qutna, dan yang keduanya sekiranya rizqan, pelajar boleh meletakkannya anzalallahu minas samai rizqan. Allah menurunkan rezeki daripada langit ya. Justru untuk bahagian kertas 2 ini nasihat ustazah anak-anak banyakkan menghafaz contoh-contoh jawapan bagi setiap daripada
tajuk-tajuk, misalnya majas mursal, ia ada 8 alaqah. Sebaiknya anak-anak ingat setiap daripada satu contoh itu alaqah itu dengan ayat, ya, ianya untuk memudahkan anak-anak. Sekiranya anak-anak ada modul gemilang dan juga revisi gemilang, revisi terbilang ini, anak-anak bolehlah merujuk kepada nota pintas yang kita sediakan. Kerana sebenarnya nota pintas itu telah pun merangkumi semua tajuk-tajuk utama beserta contoh-contohnya untuk bahagian nahwu, sorof dan juga balaghah. Sama ada bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, ya. Jadi Ustazah percaya itulah antara perkara-perkara yang perlu anak-anak beri penekanan dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan bahasa Arab kertas 1 dan juga bahasa Arab kertas 2, ya. Jadi sekiranya ada soalan yang ingin diajukan oleh anak-anak, satu soalan ataupun dua soalan, okey di sini ya. Ustazah, saya ada soalan bahagian 3 alif iaitu bahagian ungkapan. Sekiranya soalan tersebut tidak bagi sasaran, adakah kita perlu wujudkan sasaran ataupun orang tersebut? Okey, terima kasih anak anda Hamimah. Kalau tiada sasaran, jawapan pun tidaklah perlu didatangkan sasaran kerana kita tidak tahu siapakah yang ditujukan soalan itu. Ya anak-anak ya, misalnya soalan kata syahadta manazira jamilatan fil asimah. Kamu melihat pemandangan cantik di ibu negara. Jadi pelajar perlu menjawab ataupun anak-anak perlu menjawab, subhanallah ma ajmala hazihil manazir fil asimah. Ya, ma subhanallah, subhanallah itu kerana kita kagum apabila melihatnya tu, ya. Dan yang keduanya, ma ajmala itu kerana dalam soalan bertanya syahadta manazira jamilah fil asimah, jadi kena jawab tadi tu subhanallah ma ajmalal manazir ataupun ma ajmala hazihil manazir fil asimah. Fil asimah itu perlu di dalam ayat kerana di manakah pemandangan itu dapat kita lihat, ya. Begitu. Soalan lain? Okey ya, ini sekiranya soalan yang melibatkan tawajjahna itu, ya. Okey, perkataan tadi dalam kertas 1 kita ada meminta pelajar mengeluarkan fa'il dalam ayat. Jadi jawapannya perlu diberikan tawajjah tadi, ya, disebabkan na itu di tempat fa'il, ya. Jadi yang fa'il ini artinya na itu merujuk kepada isim. Dari segi misalan akhirnya dibenarkan ataupun tidak, sekiranya pelajar jawab tawajjahna diberikan betul atau tidak, bagi ustazah anak perlulah menjawab dengan tepat terlebih dahulu. Sekiranya akhirnya diterima jawapan itu, adalah rezeki anak. Tetapi apa yang ustazah harapkan, kita biasakanlah memberi jawapan yang betul, iaitu tawajjah sahaja, ya anak, ya. Okey, begitu. Lagi ada soalan lain? Okey. Ustazah, kalau mauqi' pada bahagian soalan i'rab adalah jawab syarat ataupun fi'il syarat, bolehlah kita menjawab fi'il mudhari' sekiranya itu fi'il mudhari'? Ya betul. Jawapannya adalah fi'lun mudhari' kerana mauqi'nya adalah fi'il mudhari'.
Ya, ia bukan, kita boleh letak fi'il syarat ataupun fi'il jawab syarat tetapi di belakang. Jadi jawapannya anak-anak misalnya dibagi man jadda wajada. Jadda fi'lun madin mabni 'alal fathi wa huwa fi'lu syartin. Ataupun ya, kalau man yazra' yahsud, yazra' fi'lun mudhari' majzum bisukun wa huwa fi'lu syartin, ya, di mana mauqi' itu adalah fi'il mudhari', ya. Seterusnya, sekiranya ada soalan lagi, Ustazah, untuk soalan karangan, boleh guna karangan magic? Oh, sebenarnya begini ya, anak anda Hamizah. Magic ataupun tidak itu sekiranya menepati apa yang dikehendaki daripada arahan soalan, ia tidaklah dianggap sebagai karangan magic. Penilaian magic ataupun pandangan mengatakan ia adalah karangan magic adalah berdasarkan pengetahuan kita sahaja. Orang lain mungkin tidak beranggapan sedemikian. Sekiranya tajuk itu menepati dengan karangan magic yang telah sedia ada, anak-anak bolehlah berbuat demikian. Ya. Seterusnya, okey, bahagian tukar ayat kertas 2, adakah fi'il sahaja ditukar ataupun isim juga ditukar? Ya, ini adalah berdasarkan arahan soalan ya anak-anak ya. Kebiasaannya yang perlu ditukar adalah fi'il. Ya, fi'il, dan kalau mungkin ia melibatkan mubtada', kalau yang berbentuk domir dan sebagainya, ia juga perlu ditukar. Ya, agak sukar untuk kita menentukan apakah fi'il sahaja yang perlu ditukar. Jawapan itu adalah kurang tepat ya, kerana dalam soalan kadangkala ada juga domir yang perlu ditukar. Begitu juga lihat pada arahan soalan. Sama ada soalan menghendaki khatib, soalan menghendaki wajih, soalan menghendaki hawil. Ya, jadi anak-anak kena kenal pasti di situ dahulu. Sekiranya anak-anak ada keraguan, bolehlah bertanya kepada guru. Misalnya dengan anak-anak merujuk kepada soalan-soalan SPM terdahulu yang kebiasaannya ia menjurus kepada fi'il dan juga domir, ya. Tapi tidak semestinya dua perkara itu. Dan perkara yang perlu Ustazah ingatkan di sini anak-anak ya, kemahiran tentang menukarkan fi'il itu juga perlu dikenal pasti. Sama ada fi'il madhi kah ia, fi'il mudhari' kah ia, fi'il amar kah dia. Di samping selain daripada itu, anak-anak juga perlu kenal pasti domir mana yang perlu ditukar ataupun domir mana yang mungkin tidak perlu ditukar di dalam ayat. Yang penting adalah bagaimana memahami konsep pertukaran kata kerja, dan satu perkara yang sering kali juga diuji dalam peperiksaan adalah fi'il mu'tal, dan di situlah yang memerlukan kepada kita mengkaji ya, ataupun meneliti semula kaedah-kaedah yang melibatkan fi'il mu'tal, misalnya fi'il ajwah dan juga fi'il naqis. Okey, seterusnya satu lagi soalan ya. Ini adalah soalan last ya daripada Fikri. Okey Ustazah, kalau bahagian bina ayat di soalan 4 ni tak tahu maksud dia, adakah individu yang sesuai untuk kita gunakan walaupun tidak tahu maksud.
agak sukar kepada anak-anak sekiranya tidak mengetahui maksud ya. Kadang-kadang Ustazah bimbang apabila kita tidak memahami maksud, sepatutnya ia untuk benda tetapi akhirnya kita pergi letak orang yang menyebabkan berlaku kesilapan berkenaan ya. Cuma mungkin sedikit clue yang boleh Ustazah bagi, sekiranya perkataan itu merujuk kepada jamak muzakkar salim, bolehlah ianya merujuk kepada manusia. Misalnya dia bagi as-suyahul ajanib. Anak-anak tak faham as-suyah itu memberi makna para pelancong misalnya ya, tetapi kerana dia dah bagi dalam bentuk jamak taksir dan kita nampak sifatnya juga adalah jamak taksir, ataupun dia bagilah dengan jamak muzakkar salim. Misalnya al-muallimun al-mujtahidun misalnya. Jadi bolehlah anak-anak memahami itu adalah kata nama ataupun isim yang dirujuk kepada orang. Jangan sewenang-wenangnya membina ayat anak-anak ya, kerana dibimbangi dalam kita membina ayat itu akan ada kesilapan dan sebagainya. Ya, Ustazah amat berharap sekali semoga anak-anak memahami panduan dan juga tips yang Ustazah berikan kepada anak-anak dalam sesi ini ya, selama lebih kurang 1 jam 51 minit begitu ya. Apa yang Ustazah harapkan ialah semoga anak-anak dapat mengambil tips ini dan jadikan panduan dalam menjawab soalan sama ada kertas 1 dan juga kertas 2. Di musim pandemik ini anak-anak, Ustazah berharap sekali anak-anak banyakkanlah membuat latih tubi dan tunjukkanlah kepada guru melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui snap gambar dan sebagainya. Yang pentingnya anak-anak mampu melakukannya dengan terbaik ya. InsyaAllah semoga perkongsian ilmu daripada Ustazah iaitu Ustazah Nur Hayati binti Awang Alaya Sulong, Ustazah Zawiyah binti minta maaf ya, Ustazah Zawiyah binti Abdullah sebagai pembantu Ustazah, pegawai-pegawai di LPN di JPNS Negeri Selangor, Ustaz Ibnu Muiz, Ustazah Siti Sinarmaya dan juga Ustaz Muhammad Izwan ya, yang bertugas secara langsung dalam memberi kelancaran kepada program kita pada hari ini. Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairal jazak. Wa syukran jazilan. Dan akhirnya Ustazah mohon maaf sekiranya terdapat kekhilafan dan juga kekurangan sepanjang mengendalikan program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa wa ma'as salamah.